Sup bro, sis dan motherfather sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king of palatau. Korang nak menang giveaway? Tengok video yang keluar dekat sampai sekarang aku pun tak tahu kiri ke kanan ke, kanan ke kiri ke, tapi video yang keluar kat atas ni korang layan dan korang boleh tengok lah kat situ macam mana korang nak menang giveaway daripada Hazwan Shah Wrestling dan juga Abang Wrestling. Kalau nak ikutkan, aku dah ready nak pergi tidur dah, tapi tiba-tiba teringat pula yang minggu ni sebelum SummerSlam tak ada video yang aku buat. So dalam video kali ni aku nak share dekat korang dua benda lah, kira macam lebih pada share pasal info berkait dengan Baron Corbin dan juga SummerSlam tahun lepas. Nak buat konten lain minggu ni, aku nak try pulun lebih sikit dekat channel satu lagi, channel Hazwan Shah Bebe. Kalau korang tak subscribe lagi channel aku yang satu lagi, make sure korang subscribe, sebab channel ni nak grow subscribers dah susah dah. Jadi kalau korang tak tekan lagi butang subscribe kat channel ni, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Kat channel satu lagi ada chance nak grow lebih lagi dari segi subscriber, sebab bukan pasal wrestling saja. Jadi support aku kat channel Hazwan Shah Bebe. Okay, first kali aku nak cerita dekat korang satu benda pasal SummerSlam tahun lepas. Tak tahulah dah ada yang tahu ataupun memang ramai tak tahu, tapi hanya sekadar berkongsi. Kena baca sebab panjang. Daripada Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer bagi tahu yang SummerSlam tahun lepas dia punya search number memang teruk. WWE expect search untuk SummerSlam ni lebih kurang separuh juta ke 1 juta. Tapi somehow jumlah search yang WWE dapat untuk SummerSlam tahun lepas 200,000 sahaja, which is satu data yang consider teruk sebab 200,000 tu selalunya lebih kurang jumlah search untuk pay-per-view yang biasa macam Hell in a Cell, kira pay-per-view yang bukan pay-per-view besar. So bila SummerSlam punya jumlah search banyak tu je, ini bermakna time tu interest dekat produk WWE memang dah drop. Tapi kena ingat SummerSlam tahun lepas lah SummerSlam yang Roman Reigns datang buat comeback, dan even lepas Roman Reigns dah buat comeback pun jumlah search tu tak naik. Tapi start daripada pay-per-view selepas SummerSlam tu baru dia ada naik lah. Bila Roman Reigns dah buat comeback, interest dekat produk WWE tu memang ada peningkatan, walaupun bukan pada SummerSlam tu sendiri. So tak tahulah kalau SummerSlam tahun ni macam mana kan. Tahun lepas berbeza sebab WWE buat kat Thunderdome. Time tu orang macam dah merasa macam bosan tengok wrestling tanpa penonton ke apa kan. Tapi kali ni lain. Tahun ni SummerSlam ada penonton. Tahun ni SummerSlam kita nampak lebih promising punya match card lah, nak compare dengan SummerSlam tahun lepas. SummerSlam tahun lepas banyak je benda yang bagi aku macam kurang sikit. Yang best seingat aku Seth Rollins dengan Dominic Mysterio punya match lah. Itu yang paling best untuk aku untuk SummerSlam tahun lepas. So mungkin tahun ni berbeza sikit sebab tahun ni dah ada penonton. Lepas tu match card untuk tahun ni nampak lagi seronok, nampak lagi macam menarik minat kita untuk tengok SummerSlam tahun ni. Lagi-lagi kali ni ada Roman lawan dengan John Cena untuk Universal Champion. Kita ada Goldberg, kita ada Seth Rollins lawan dengan Edge, RK Bro lawan AJ Styles dengan Omos untuk Raw Tag Team Champion, anak beranak Mysterio lawan dengan The Usos untuk SmackDown Tag Team Champion. Tapi aku boleh target tak ada nak kata benda ni confirm, tapi aku punya ramalan ataupun target yang match Mysterio dengan Usos ni akan buat kat pre-show lagi. And then jangan lupa kita ada Rhea Ripley, Charlotte Flair dan juga Nikki Ash untuk Raw Women Champion. Untuk pay-per-view yang lepas Money in the Bank, Charlotte Flair dengan Rhea Ripley, satu perlawanan yang best gila babeng. Harapnya kali ni walaupun tak best gila babeng macam tu, still aku nak match tu best. Aku tak expect lah dia boleh top match dekat Money in the Bank hari tu, tapi jangan bagi kita match yang bosan, jangan bagi kita match yang biasa, bagi kita match yang best juga. Itu je yang aku harapkan untuk pay-per-view SummerSlam kali ni kan. Bagi aku match card semua dah okey. Dah ada satu lagi cerita sedih dekat sini pasal SummerSlam tahun ni. Sasha Banks dan juga Bianca Belair, SmackDown Women Champion. Mungkin match tu takkan berlangsung dekat SummerSlam sebab ada cerita, tapi tak tahu lagi betul ke tak, dua-dua superstar tu, Sasha dengan Bianca, dua-dua tu positif COVID-19. Jadi kalau betul, kita harap mereka cepat sembuh dan mungkin kita boleh tengok match tu dekat SmackDown lagi 2 minggu ke.
Tapi kalau tak betul, harapnya kita boleh tengok match Sasha dengan Bianca Belair lagi. Sebab kat WrestleMania pun match diorang shock tengok. Match yang aku paling tak sabar-sabar untuk SummerSlam tahun ni, Edge dengan Seth Rollins. Ok, settle cerita pasal SummerSlam tahun lepas dan SummerSlam tahun ni. Kita cerita pasal watak Baron Corbin sekarang ni. Watak Baron Corbin yang desperate, yang terdesak. Macam mana WWE boleh plan nak buat watak Baron Corbin ni? Mula-mula kita fikir bila dia tak jadi King, dia akan slowly tukar jadi Lone Wolf balik. Tapi sebenarnya menurut Vince Russo, even aku pun tak tahulah boleh percaya ke tak apa Vince Russo ni cakap. Dia pun ada kata yang macam dia dengar ataupun dia yakin yang macam itu benda yang betul-betul terjadi lah. Which is sebenarnya tak ada pun plan nak jadikan Baron Corbin ni the Lone Wolf. Plan dia memang betul-betul nak jadikan dia desperate Baron Corbin. Dan macam mana idea tu boleh tercetus bila Baron Corbin bersuara dia dah tak minat lagi jadi King Corbin. Dia rasa karakter tu boring, tak boleh pergi jauh, dan dalam masa yang sama karakter tu tak membantu dia untuk dapatkan duit. Dia tak ada duit. Dari situ aku mungkin palatau yang mungkin dari segi merchandise orang tak suka dia, merchandise dia tak jalan ke apa ke, so dia tak ada duit tambahan, tak ada duit tepian. Sebabkan dia keluarkan perkataan dia tak ada duit, tiba-tiba tak tahulah Vince McMahon ke Bruce Pritchard ke ataupun tim kreatif terfikir idea, kita buat karakter dia, karakter tak ada duit. Itulah jadinya karakter Baron Corbin yang desperate ni, yang terdesak. Dia tiba-tiba jatuh move list lepas dia kalah dia punya crown dia dekat Shinsuke Nakamura kan. Tu macam kalah crown tu macam proses untuk nak jadikan dia karakter yang tak berduit tu lah. Dia nak jadikan Baron Corbin ni karakter yang pokai. So pasal tu sekarang ni kita nampak karakter Baron Corbin desperate housewife. Itu cerita. So persoalan kat sini, sampai bila WWE nak bawa watak Baron Corbin yang desperate ni? Mula-mula aku tak suka sebab aku rasa benda ni buat Baron Corbin nampak teruk. Tapi dekat video yang lepas aku ada cakap yang somehow makin lama macam makin interesting pula Baron Corbin ni. Lagi-lagi start dia involve dekat kontrak signing Finn Balor dengan Roman tu. Lepas tu sekarang ni dia pergi rembat BE punya Money in the Bank briefcase kan. So sampai jauh mana aku tak tahu. Tapi sekarang ni aku dah boleh yakin, walaupun aku tak suka cakap benda ni, aku dah boleh yakin yang WWE mungkin dan tak akan buat Baron Corbin ni jadi satu watak yang serius ataupun badass macam Lone Wolf dekat NXT ataupun time dia awal-awal debut dekat main roster dulu. Vince McMahon kot, kalau dia can nak komedikan seseorang, dia laju je. Lagi-lagi muka Corbin tu muka boleh dipermainkan kan. Suka-suka aku je. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak menang giveaway, jangan lupa tengok video yang paling latest dan jangan lupa juga tengok dua-dua video kiri dan kanan ni. Okay, support aku dekat channel Hazwan Shah. Bye-bye. Kod kalau channel tu boleh sukses, ada rezeki jadi full time content creator, boleh lagi banyakkan konten dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni juga. Amin.